Hari ini kita sambung bab 10 Sabah dan Sarawak. Subtopik keunikan masyarakat Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Hari itu kita dah belajar kaum-kaum yang terdapat di Sarawak dan Sabah kan. Okey, kita sambung pula. Ini salah satu keunikan di Sabah dan Sarawak, iaitu kesenian. Apa yang dimaksudkan dengan kesenian ni? Okey, penghasilan barang kesenian merupakan salah satu keunikan masyarakat Sabah dan Sarawak. Okey, kita tengok di Sarawak apa keunikan. Buah kumbu merupakan hasil kerja tangan kaum Iban yang dibuat daripada kain kapas, tenunan kain. Selain dari itu, kraft tangan. Kita tengok dekat sini. Banyak kraft tangan. Sintong duduk, lanji, basong. Ini salah satu kraft tangan di Sarawak. Kita tengok pertukangan. Okey, tiang totem. Apa dia tiang totem ni? Tiang totem dihasilkan oleh orang Ulu yang melambangkan status masyarakat. Hanya mayat golongan atasan boleh diletak tinggi di tiang, di atas tiang ni. Ini tiang totem. Okey, untuk letak mayat. Okey. Seterusnya, patung burung kenyalang. Ni patung burung kenyalang ni. Patung burung kenyalang ni adalah lambang kepahlawanan kaum Iban. Kalau tengok ukiran ni digunakan sebagai pemberi semangat kepada pahlawan Iban. Dan selain tu patung ni dia jadi penjaga rumah panjang daripada semangat jahat dan penyakit. Okey, ini adalah kesenian di Sarawak. Kita tengok pula di Sabah pun sama juga. Dia ada tenunan kain. Kalau di Sarawak tadi kita tengok buat kumbu kan. Okey, kalau di Sabah pula dia macam-macam. Tengok contoh kaum Rungus mengubah inabol dan menghasilkan selendang yang berwarna-warni. Ni inabol. Okey, ada kraft tangan. Kamu tengok ni tayin, buan, wakit. Dia kegunaan tu lebih kurang sama. Kaum Bajau ataupun Sama masih mewarisi cara pembuatan barangan besi seperti ni macam mana sebut ni? Guuk, macam mana saya sebut? Yang ni badi. Untuk memotong rumput, ni badi ni tadi, ni badi untuk memotong rumput. Tidak untuk upacara perkahwinan. Seterusnya, perayaan. Perayaan merupakan warisan masyarakat Sarawak dan Sabah yang unik. Unik maksudnya yang lain daripada yang lain. Sambutan perayaan penuh dengan adat dan diamalkan sejak zaman berzaman sampailah sekarang. Kalau kita tengok di Sarawak. Okey. Kalau di Sarawak dia pelbagai kaum. Contoh kalau kaum Iban, Bidayuh, orang Mulu dia merayakan pesta menuai ataupun gawai Dayak. Kalau masyarakat Iban ni dia ada upacara miring yang diadakan semasa gawai Dayak. Tujuan upacara ni untuk menyatakan rasa terima kasih kepada petara ataupun Tuhan. Salah satu keunikan gawai Dayak ialah acara Humang dan Keling Gawai, iaitu pemilihan Ratu Cantik dan Jejaka Tampan. Ini contoh gambar pertandingan Ratu Cantik dan Jejaka Tampan. Itu kaum Iban Rayan masing-masing mengadakan pesta babulang dan makan tahun. Pesta babulang ni merupakan pesta menuai. Dia sama juga
Pesta menuai. Cuma sebutan tu lain. Okey. Makan tahun pula, makan tahun ni diadakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang diperoleh oleh petani. Ni tadi kaum Iban, ni kaum Bisaya dan Karayan. Okey, kaum Melanau pula. Kaum Melanau mengadakan pesta kaul yang bertujuan untuk mengelak malapetaka buruk oleh roh jahat yang dipanggil Ipuk. Ni pesta Babulang tadi. Pesta Babulang oleh kaum Bisaya. Yang ini pula acara Tibau oleh kaum Melanau. Ini contoh suasana pesta kaul bagi siapa-siapa yang tak pernah tengok pesta kaul. Okey. Ini perayaan di Sarawak. Kalau di Sabah, Sabah pun ada juga perayaan. Okey, dikenali sebagai Pesta Keamatan. Kalau mengikut sejarah budaya, perayaan ini diraihkan oleh penduduk Kadazan, Dusun dan Murut. Perayaan ini merupakan simbol, sama juga dengan Sarawak tadi, merupakan simbol kesyukuran untuk meraihkan semangat padi atau dikenali sebagai Bambazon ataupun Bambarayon. Dan upacara ni dijalankan oleh Bobohizan dan Bobolian. Ni memang peranan Bobohizan dan Bobolian. Dia menguruskan adat. Melakukan upacara ni, penduduk berharap agar tahun hadapan mereka dapat banyak lagi tuaian padi. Ini contoh perayaan. Okey, selain dari itu, Pesta Regata Lepa merupakan perayaan di peranan lepa dalam kehidupan kaum Bajau di pantai timur Sabah. Selain itu, pelbagai acara lain diadakan seperti perlumbaan perahu. Ini keunikan Bobohizan Bobolian. Bobohizan Bobolian ni adalah wanita, terdiri daripada wanita. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kesenian, yang kedua perayaan. Jadi soalannya, yang ni soalan ni nanti cikgu nak kamu tulis di ruangan komen YouTube ni. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, okey, soalan yang pertama, senaraikan kesenian yang terdapat di Sarawak dan Sabah beserta contoh. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, okey, berkaitan dengan keunikan yang kedua, perayaan. Nyatakan perayaan di Sarawak beserta contoh. Oops. Ada satu lagi soalan. Jadi maksudnya kamu ada 3 soalan. Soalan yang ketiga, okey, masyarakat di Sarawak dan Sabah terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan latar belakang. Walaupun begitu, masyarakatnya tetap bersatu padu dan bermuafakat. Berdasarkan penyataan di atas, ini soalan. Berdasarkan penyataan di atas, huraikan kepentingan permuafakatan dalam kalangan masyarakat. Yang cikgu garis warna merah ni adalah kata kunci kehendak soalan. Apa maksud kepentingan? Kepentingan ni adalah kebaikan, manfaat,
kelebihan permuafakatan. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan ini, jelaskan ataupun huraikan kepentingan permuafakatan.